Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita yang bertangguh kerana COVID. Terima kasih banyak-banyak malam ni sudi panggil saya lagi untuk meneruskan pengajian kita ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang bernama Taman-taman atau Kebun-kebun Orang-orang Saleh. Kebun-kebun orang saleh. Tuan kitab kita Imam Nawawi rahimahullah taala memetik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dimasukkan dalam kitabnya dan dibacanya oleh kita. Mudah-mudahan Imam Nawawi rahimahullah taala diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dunia tu dia tak ada dah, dia meninggal dah. Malam ni kita sambung di dalam bab di dalam tajuk dia bab dipanggil bab yang menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan ini. Jadi hidup kita ni tuan-tuan, kalau nak buat baik ni banyaklah. Bukan hanya setakat sembahyang di masjid je, bukan setakat baca Quran je, tapi banyak, sehingga disebut oleh Nabi kullu ma'rufin sadaqah. Maksudnya semua benda yang baik ini sedekah. Sedekah ni benda baiklah. Kita senyum ke orang pun sedekah, kita tolong orang pun sedekah. Kita diam, hatta kita diam pun sedekah. Diam yang baik. Diam yang baik, bukan diam mendiamkan perkara maksiat. Jadi bermaknanya kehidupan kita adalah seharian dinamanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka melakukan perkara-perkara mungkar di sisi Allah. Malam ni sambungan hadis dia. Tuan-tuan tak ingat, saya tahu sebab lama dah tak mengaji. Kita daripada bulan berapa? Bulan 3 dah. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 7, 8. Bulan 9 masuk ni. 6 bulan tak mengaji. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan daripada hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebut anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun bainahunna izajtunibatil kabair. Nabi sebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara kebaikan 5 waktu, di antara kebaikan amalan kita, pertama dia sebut solat 5 waktu. Solat 5 waktu, setiap waktu, subuh, zuhur, asar ni. Dari Jumaat kepada satu Jumaat yang berikutnya, satu Jumaat kepada jatuh Jumaat, satu Jumaat. Kok semayang tu satu waktu kepada satu waktu dah. Ni hari Senin habis, satu waktu solat habis, sampai kepada Jumaat. Jumaat kepada Jumaat, tengah-tengah itu dia panggil mukaffiratun
mukaffiratum ma bainahunna. Nah, izajtunibatil kabair. Besar lagi daripada Ramadan kepada satu Ramadan yang berikutnya. Daripada Ramadan kita baru ni sampai ke Ramadan akan datang. Nah, dapat menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya jikalau dosa-dosa besar itu dijauhi. Selama mana dia tidak melakukan dosa besar, selama itulah dosa dia dimaafkan dan diampunkan oleh Allah. Siapa ni? Allah. Hebatnya boleh menghapuskan dosa orang macam ni. Tak ada orang lain dah yang boleh hapus dosa macam ni, Allah je lah. Ada inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan kamu yang bernama Allah ni hebat tak hebat dianya lagi, dia buat langit dengan bumi, 7 tala langit dan 7 tala bumi. Dan dia memaafkan dosa kita. Subuh tadi sampai maghrib ni ada tuan-tuan minum arak ke? Contoh. Tak ada. Ada tuan-tuan zina ke? Tidak. Ada rogo orang ke? Tak. Ada minum arak, judi, merokok, miamun? Tak ada. Nah, setakat ni saya sudah semai subuh tadi, saya nak buat dosa. Tiba-tiba takut dengan Allah, ya Allah, kalau Tuhan bagi, Tuhan masuk aku dalam neraka, Tuhan tak hapus dosa aku, ya Allah. Siapa ke Zuhur? Allah. Tu hapus dosa kita. Nah, semayang Zuhur, siapa ke Asar, tak ada rasanya, tak ada lah kita buat dosa-dosa. Kalau mengumpat pun kena mengumpat tak boleh juga lah. Mengumpat tak boleh lah. Mengumpat, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dengan orang, menghina orang, merendah-rendahkan orang, berasa kita hebat daripada orang lain. Tak boleh tu. Dia sifat-sifat hak berat tu, sifat-sifat dalaman yang menyebabkan amalan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Okey. Dia kata maknanya amalan tadi itu menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya. Subuh, zuhur, zuhur, asar, asar, maghrib. Naik lagi Jumaat kepada Jumaat, Jumaat kepada Jumaat. Selama mana kamu tidak melakukan dosa besar. Boleh faham tak? Ni baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebaik-baik gini Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita balas dengan duit emas. Tidak minta kita balas dengan harta yang ada pada kita. Mintanya supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Macam mana ustaz saya nak mengabdikan diri kepada Allah? Ngaji ya. Kena ada ilmu baru tahu macam mana nak mengabdikan diri kepada Allah. Kalau tak tahu saya mengabdikan diri kepada Allah, saya nak semayang, sujud rokok. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhir ayat kata Allah. Bukan dikira kebajikan yang sebenarnya hanya kamu menghadap ke timur dan ke barat. Ni zaman sahabat Nabi dulu. Apabila Allah Subhanahu wa taala tukarkan daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram kiblat, maka sahabat-sahabat bertanya bagaimana dengan sahabat-sahabat yang sebelum dipindahkan kiblat ke Masjidil Haram ni. Ada di semayang dua sana sini sana menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis. Ada laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Akan tetapi yang sebenarnya kebajikan ialah kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita nak. Iktibar kepada kita, tadabbur kepada kita ialah macam mana pun kita ini bukan beribadat hanya sembahyang saja, tetapi semua yang kita lakukan tidak bercanggah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dikira sebagai berpahala di sisi Allah. Nah, itu hadis yang ke-14 lah.
Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, maknanya daripada Abu Hurairah juga kata dia, ala adullukum ala yamhullahu bihi al-khataya yarfa'u bihi darajat. Nabi kata, suka ke engkau semua saya tunjukkan pada suatu amalan yang dengan itu Allah akan menghapuskan segala kesalahan serta mengangkat dengannya tadi beberapa darjat. Rasulullah tanya, nak tak aku tunjuk kamu satu amalan yang boleh menghapuskan dosa kamu dan mengangkatkan kamu beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat jawab, no, baik ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, bala ni kalau kita jawab cakap dengan orang Arab cakap pun na'am, ya, bala juga. Ya juga. Na'am, ya. Aywah, ya. Bala ni, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh ya Allah, sungguh-sungguh aku terima, aku yakin, aku gitulah lebih kurang bala. Ada ajal salah. Cakap dalam bahasa fusah, ajal satu. Tapi bala yang Allah guna ni, sungguh-sungguh aku nak tahu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah aku nak tahu, baiklah ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi kata, isbabul wudu alal makarih, alal makarih, yakni sempurnakan wudu sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran. Alal makari wa kasratul khuta ilal masajid, sekalipun melangkah kaki untuk pergi ke masjid. Nah, maknanya sempurnakan wudu kamu di antara kebaikan. Tadi amalan yang Nabi sebut ada tadi, amalan kita boleh dihapuskan dengan satu waktu kepada satu waktu. Apa yang kita kena buat? Macam ini Nabi kata, satu amalan yang menunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan segala kesalahan kita. Apa dia? Sempurnakan wudumu. Jangan ambil celek-celek air semayang. Ambil betul-betul. Ambil dengan sempurna. Sempurna basuhlah. Sempurna ni sekali pun tak apa dah, tapi sunnah Nabi lengkapkan 3 kali. Nabi ajar 3 kali. Sempurnakan 3 kali biar kena molek dak. Bau sedap. Tak basuh dengan molek. Gitu deh. Tidak main. Gitu tidak. Maknanya sempurnakan wudu. Melangkah kaki untuk pergi ke masjid serta menantikan solat setelah selesai solat yang satunya. Sudah habis solat, tunggu dulu sekejap. Tunggu solat yang akan datang. Itu yang kita dalam 5 waktu. Yang hebat waktunya maghrib dan isyak lah. Maghrib dan isyak ni tu yang jadi seluruh dunia ni. Kalau kita pergi dunia lah, saya rasa lah, kalau saya duduk belajar di Mesir, saya pergi ke Jordan, saya pergi ke Morocco, waktu maghrib ni, waktu orang mengajar masjid tutup baru masuk masjid mengajar, sebab waktu yang singkat. Kalau kita nak cakap kata waktu yang kita tak ada dosa, sudah sembahyang, Assalamualaikum, kita nak nanti kuliah ngajar. Khairukum man ta'allamal ilma wa 'allama, sebaik-baik orang ialah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Kita pun sudah sembahyang, tak ada nak ngopak, tak ada nak cakap, tak ada nak apa, tak ada. Mungkin ada hajat, qada hajat balik dan sebagainya. Tapi maknanya daripada waktu kepada satu waktu ini mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu wudu. Dengan satu wudu dan lain. Jadi menyempurnakan wudu sekalipun menghadapi kesukaran banyaknya. Menyempurnakan wudu ini juga tuan-tuan, mungkin kalau dalam musim sejuk misalnya. Allah, musim sejuk, kita tak ada salji. Orang lain kadang-kadang turun salji negara-negara Arab, negara
mana-mana kena turun salji sejuk tuan-tuan nak ambil semayang ya Allah. Ni saya duduk Mesir tak ada salji, Jordan tak ada salji. Saya pernah menghadapi salji 2-3 kali. Saya pergi Palestin menghadapi salji sejuk. Sahabat tu dah susung tu sejuk. Kita sejuk macam ni buat tuan-tuan. Saya tak tahan dah lah ni. Walaupun muda lagi umurnya dia, sejuk aircon tu tak tahan dah. Allahu Akbar tuan-tuan, sejuk. Tapi ambil semayang juga. Kadang-kadang bersalji pergi ambil semayang juga. Nak semayang, nak setuh-setuh tak apa dah. Satu ambil cara hok jatuh sikit air. Aku tak akak lah pakai sapu gitu. Masuk baju, fikir pagi 2-3 lah pula. Ya Allah, nak pukul sapu. Tapi kerana tanggungjawab kita dengan Allah, kemuliaan Allah bagi. Nah, saya kalau mari musim sejuk, kalau pergi luar negara musim sejuk, mudah nama pinggang mudah. Kita tu tahan dengan sejuk tu kan. Mikir-mikir tak nak pergi musim sejuk, tapi tak syok sudah ada musim sejuk ni. Nah, okey. Jadi jaga molek. Mana apa dia amalan boleh menghapuskan segala kesalahan dan mengangkat darjat kita di sisi Allah. Jaga wudu. Sebab tu saya pesan dulu pengajian kita orang lelaki, bagi orang lelaki yang ada sekarang, jangan tinggal daripada berwudu. Nak gimana ambil wudu, gimana ambil wudu. Nah, pergi sekat jalan nak kencing, ambil basuh. Nak basuh nak ambil tak ambil. Yang pentingnya permulaan kita tu ada wudu. Nah, kalau kita boleh jaga wudu lagi bagus. Nah, jaga wudu. Mana hidup kita dalam keadaan berwudu. Wudu bila gitu dia jadi sunat. Bila nak semayang wajib. Nih, bila ambil gitu sunat. Tapi bila nak semayang ada wudu dah, terus semayang jadi wajib. Oh, comel. Nah, Bilal bin Rabah bila ditanya oleh Nabi, apa amalan kamu bila siapa kamu boleh berjalan dalam syurga? Aku tak ada amalan apa-apa ya Rasulullah. Ada, kata Rasulullah, aku muazzinmu ya Rasulullah. Bukan muazzin saja ni. Nah, dia pun tak ingat kami amalan dia. Kamu duk mikir apa amalan aku ni? Tidak suka kita. Oh, saya malam tadi tahajud 20 rakaat. Nah, zikir habis, ingat belakang. Hak 5 tahun dulu ingat lagi amalan kita ni. Bila duk mikir, oh ya Rasulullah, saya sentiasa berwudu. Bila batal wudu, saya ambil wudu dan saya solat sunat wudu. Itulah amalan istiqamah kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita masuk syurga ni bukanlah maknanya bukanlah kita kata dengan semaya banyak kita dah, tapi dengan amalan istiqamah kita. Supaya kita mari masjid istiqamah je. Nah, bukan nak suruh tuan-tuan duduk lama dalam masjid ni dah. Mari semaya fardu balik. Katalah balik rumah, katalah takdir balik rumah. Malamnya ada hal. Tiba-tiba ada tetamu marilah agama. Boleh hajat tak ada hajat. Tapi subuh bagi esok kena mari. Tuan panggil istiqamah lah. Tapi sebaik-baiknya semayang dalam masjid. Itu saja. Kita orang lelaki jangan tinggal masjid ni. Ya Allah, permudahlah aku jalan ke masjid. Kalau rasa malah mesti tanya Tuhan, apa dosa yang aku buat sehingga aku jadi malas nak pergi ke masjid? Apa dosa aku ni ya Allah sampai aku payah nak baca Quran ni? Apa dosa aku ya Allah sampai aku ni malas nak istighfar? Sedangkan istighfar bukannya payah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya rasa kalau tuan-tuan nak 100 kali selepas pada semaya biasa ya tuan-tuan. Lebih lama tuan-tuan tengok WhatsApp daripada tengok istighfar. Nah, tapi kena tanya Tuhan apa dosanya? Istighfar. Istighfar dengan Allah. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu. Jadi balik pada cerita kita, iaitu menyempurnakan wudu. Wudu dengan sebaik-baiknya. Percaya sebab tu orang berwudu ni dia comel. Tidak lapsina bana, tidak bersina, tidak. Tapi mana orang berwudu ada cahaya dia, cahaya solat dia. Ada orang semayang tapi pukul orang juga. Tu dia tidak semayang tu.
Ada kan bau ni yang jenis pukul orang, sepak orang apa, sama-sama masjid balu. Orang naik dalam masjid jangan balu. Tak sedut samsing lah gitu kan. Jadi maknanya bukan semayang lah. Semayang tidak mencegah. Makna semayang ini mencegah kamu daripada melakukan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni mencegah kamu daripada fahsya' dan munkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila musmayang tak boleh terhalang juga daripada munkar dan maksiat itu, maka tak semayang. Semayang tiap waktu dok Tuhan tolak semayang tu. Tanda-tanda Allah tak terima semayang, kita tidak ada perubahan. Ada perangai kita dulu sangsing gedebe, tapi bila kita sekarang ni kita kurang dah, tak ada nak marah sikit pun istighfar, astagfirullahalazim. Ada keluar mulut bau astagfirullahalazim. Dia lain sikit tu. Ada lain sikit. Ini sebab tu darjat Allah angkat darjat kita. Allah angkat darjat kita. Yang demikian itulah dinamakan perjuangan. Dia kata susah ambil wudu susah, melangkah kaki untuk pergi ke masjid pun susah, nak tunggu solat kepada solat tu pun susah. Tak susah tak ada lah kalau tak susah tak penuh masjid nak mengaji lah tapi susah. Melainkan orang-orang ada hajat, dia naik semayang, saya apa ni ada hajat begini, itu lain. Melainkan tak ada hajat, sudah semayang basuh bawahnya, duduk luar sambil-sambil isap rokok di tempat parkir kereta. Saya tak pernah pergi ke sini. Rupa ni lah parkir kereta dia. Saya besar parkir kereta. Sini parking sebenarnya. Saya letak kereta ujung, saya tak tahu lah sini tempat parkir tu. Alah, mari pun orang sudah mana lagi. Saya pun tengok Waze ketunjuk kau ni rupanya. Okey, alhamdulillah, tak apa. Jadi maknanya sini pertama gapo dia yang Allah hapus dosa kita dan Allah angkat martabat kita. Pertama, sempurnakan wuduk kita. Kedua, banyak berjalan kaki ke masjid tu. Semayang dalam masjid. Yang ketiga, apa dia yang ketiga tadi disebut? Tunggu waktu solat di antara solat. Menantikan solat setelah selesai solat yang satunya. Inilah waktu dianya. Nak nanti zuhur ke asar lah, tak tengok kita kerja. Nak nanti ke zuhur ke asar ke maghrib tak boleh. Nak tunggu lagi isyak ke subuh. Tak iyalah kita ke awal. Sekadar mana kita boleh buat maghrib dengan isyak jadilah, alhamdulillah. Ada tanda dalam suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Maghrib isyak adalah mamak ni duduk di tiangnya. Contoh gitulah Pak. Begitulah. Dia kalau naik masjid memang tiang itulah dia. Tuan-tuan kena duduk macam tu sebenarnya senang ustaznya. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, ustaz, ajimat tu mati dah. Ajimat yang mana satu? Yang selalu duduk kat tiang sebelah kanan. Kita boleh ingat. Ingatlah ya. Ada gitu. Yang menyandar kat tiang kita tahu. Ni tak kenal, tak ingat. Dia duduk luar semua. Jadi pula gitu. Orang kenal pula gitu. Mari kita masjid mana duduk luar. Contoh duduk luar ni maksudnya duduk luar daripada masjid, tak dengar kuliah dan sebagainya. Itu maksud luar. Mari masjid duduk luar, duduk kedai kopi, bunyi syak baru mari. Tanyalah kita. Okay, habis itu keterangan daripada Tuhan kita menyempurnakan wuduk sekalipun menghadapi kesukaran, misalnya di saat yang udaranya dingin sekali. Tu saya dah sebut dah tadi, sehingga airnya pun menjadi sangat pula dingin. Dingin saya ingat orang Thailand atas kan dia sejuk, orang tua kan sampai boleh mati, sejuk kan. Dulu saya pergi ke Jordan tuan-tuan, saya bawa bantuan, cari dana hantar bantuan ke Jordan. Masa tu pelarian Syria yang berada di Jordan.
Mereka sejuk duduk dalam kemah. Allah kesian tuan-tuan. Tu saya mula-mula saya pergi rasa, oh lepas ni saya nak balik buat sumbangan setahun sekali saya boleh mari Jordan. Pertama saya boleh pergi Jordan setiap tahun. Yang kedua kita niat lagi membantu orang. Alhamdulillah kadang-kadang saya dapat 60 70 ribu bawa duit ni dah. Bagi kawan di sikit-sikit kita pergi ramai lah. Kita pergi ramai bawa awak gas sikit, awak gas sikit. Sampai sana kita pergi tukar duit Jordan, walaupun duit Jordan tu tinggi, tapi puas hatilah kita boleh pergi ambil anak-anak yatim dalam kemah, ataupun kita pergi beli barang-barang selimun apa semua sana, kita pergi hantar ke kemah pelarian. Sekarang ni tak ada dah, sekarang ni tak ramai dah kemah pelarian. Yang ada sekarang ni mungkin kemah pelarian di Syria itu sendiri. Saya tak ambil perhatian sangat dah. Tapi maknanya sebab saya nak pergi Jordan dulu, pergi hantar orang gitu. Sejuk dalam kemah, musuh sejuk saya. Ya Allah tuan-tuan, kita umum macam yang ada sekarang ni pun, kau ni pun malah nak mari pijak kaki ke masjid juga. Nak tunggu sahabat dulu. Kita dengan sahabat ni masuk syurga tanpa hisab. Sahabat ni masuk syurga. Kita pun nak juga, tapi nak juga bila Tuhan uji gitu sikit kita pun malah. Malah aku pergi masjid Mahabbah, aircon kuat sana. Aduh, parok lagu tu. Tak boleh. Ni maknanya gunakan wuduk, dia kata walaupun saat dingin. Dalam hadis di atas dijelaskan bahawa senantiasa bertaharah, yakni tetap suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tu yang kita sebut. Maknanya sentiasa bertaharah. Taharah secara bersuci. Taharah bermakna berwudulah. Gitu. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Juga salat dan segala sesuatu yang dilakukan ditujukan untuk niat beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pahalanya dengan berjihad fi sabilillah. Samalah, adalah sama pahalanya dengan berjihad fi sabilillah. Dalam kita melakukan amal ibadah ni, biji yang tumbuh yang mencantikkan pokok itu adalah ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Tuhan. Tuan-tuan mari masjid kena ada hak tu sebuti. Tak ada hak tu, marilah musmaya hitam dari kematu kepala lutut pun tuan-tuan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun Tuhan tak terima kalau kita tidak ada butir ikhlas kepada Allah. Dan ikhlas ni kita dengan Tuhan. Ayat Tuhan saja. Innallaha ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Hanya Allah saja yang mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati kamu. Saya tak boleh kata, Tuan, Jazmi ni ikhlas betul dia. Saya boleh cakap je, tapi tak mungkin dia tidak ikhlas. Tuan-tuan tengok Ustaz mari 1 jam setengah. Pukul 5.30 saya bertolak tadi. 5.40 lah lewat sikit. Saya cakapkan Jazmi, saya kata nak mari ni tengok jam. Tengok sejam lebih ni jam pulak dan sebagainya. Saya pun tolak pukul 5.40. Sampai pukul 7.40. Dah nak kencing 2 kali tuan-tuan. Tak tahulah batu karam sama mana ada. Tak ada orang nak buat saya, Allah. Yang pertama tu sebab saya cari berhenti di stesen minyak. Yang kedua ni saya niat nak pergi sapa masjid. Allah, tak ada orang nak buat dah tuan-tuan. Ada, saya tu tengok dalam Facebook tu, ada orang jual alat untuk kencing dalam kereta, tapi tak basuh lah. Dia ada jual botol, lepas tu alat dia ada, dia alat tu macam apa tak, saya tengok, oh ini bagus, boleh beli Shopee ni, ada letak dalam kereta. Tapi dia tak keluar, itu masalah dia. Allah, 5.40 lama namanya mengajar. Saya pergi ngajar raut 1.5 jam je tuan-tuan. Ni mari sini lebih jauh pada raut. Tak apalah. Okey, balik pada kitab kita balik. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa daripada Abu Musa Asy'ari ni radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang bersembahyang 2 solat bardain, dia maknanya sebenarnya dingin bardain, maka ia dapat masuk syurga. 2 solat bardain ni iaitu solat subuh dan solat asar. Solat subuh dan solat asar. Dah, maka boleh masuk syurga. Sebab tu orang sembahyang subuh, Nabi sebut kalau sahabat sebutlah, kalau nak kenal orang munafik ni, dia tinggal 2 solat, solat subuh dan solat isyak ni. Jadi maknanya cukup lekatlah waktunya. Siapa yang solat bardain ni, kata Nabi, man sallal bardain dakhalal jannah. Bardain subuh wal asr, subuh dan asar, jaga solat. Solat subuh, guna semaya subuh berjamaah di masjid. Jangan culah. Jangan culah. Kita orang tua-tua, kita pula tuan-tuan orang tua-tua, kita malu diri pula. Orang rumah saya selalu sebut, tuan nak mengaku yang tua. Tuan-tuan duduk, esok saya ke hospital, sama ada operation ke tak operation, saya kebetulan bukan di kaki tu dia ada, tak boleh nak pijak. Ni baru 2 hari baru boleh pijak. Jadi orang hospital apa semua, doktor cakap mari hospital besok. Kalau kena operation lah kaki tu. Kalau tak operation, kita bagi ubat semua gitulah. Dia tumbuh tulang apa tak. Di tumit tu kan, dia tumbuh tulang kalun. Jadi dia cocok tumit tu sakitnya tuan-tuan. Gaut sakit dah. Kena pula dia, Allah sakit. Tolong doalah saya supaya jangan operation lah besok. Ada. Tapi ni baru boleh jalan, seronoknya boleh jalan nak mengajar. Okey. Jadi maknanya balik pada kita lah. Itu selingan kita dah. Jadi sesiapa yang solat bardain bermaknanya dia boleh masuk syurga solat. Tapi tuan-tuan kena ingat, dengan solat juga orang boleh masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Syarah tambah lagi. Semayang ni lalai. Maksud lalai ni ada tuan-tuan semayang Allahu Akbar, lepas tu duduk khayat, tok dengar, tok imam baca sekejap dengar, sekejap tak dengar apa semua. Bukan gitu tau. Kalau mengikut Abu Yahamka, dia kata orang semayang masuk neraka ni, dia sembahyang tapi lepas pada sembahyang dia buat dosa dan maksiat dengan Tuhan. Dia dilalaikan, dibisikkan oleh syaitan. Ini baru orang masuk neraka. Tapi kalau baca kita istiqamah, mau mari semaya dengan imam, tu imam Allahu Akbar, suara tu imam pula sedap, kita sedap dengar suara tu imam ya. Ayat Quran kita tak reti kata contoh. Tapi kita sentiasa istiqamah dalam sembahyang, maka orang tu dikira sebagai orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang. Saya pernah tanya guru saya masa belajar di Mesir, Syekh, kami ni orang Melayu, semayang ni biasa tak ingat ayat-ayat baca pun. Syekh kata biasalah, itulah orang. Tetapi dia kata mula-mula takbiratul ihram ni, dalam saat mengangkat takbiratul ihram, mu jangan ingat benda lain, mu ingat Allahu Akbar. Sesaat itu mu ingat, dia kata sudah dikira sebagai khusyuk mu semayang. Sebab dia kata, sebab bila kita sebut mulut sebut Allahu Akbar, sebut dalam hati kita pun Allahu Akbar, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada benda lain, Allahu Akbar. Serupa dia kata mu sebut nama Mina, tapi dalam hatimu ada Ma'iyah. Isteri seorang yang kau ni tapi hati Mino dok teringat. Tak boleh gitu dia kata. Makna menduakan perempuan, menduakan isteri. Dia. Jadi makna dia kata bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada. Kalau tuan-tuan nak memanjang, tuan-tuan boleh ingat tak apa yang tuan-tuan sebut Allahu Akbar, ada. Yang penting dalam takbir kita tu sekumit saat itu kita boleh ingat Allahu Akbar, dia kira dah khusyuk dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hak lain tu tadabbur sekali-sekala lah. Mari Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tak ingat mana Rabbana lakal hamd. Duduk di antara sujud Rabbighfirli warhamni, boleh baca tapi tak tahu makna Rabbighfirli warhamni. Takut dia kata. Sebab mudah ikut tertib semayang tu, apa dia panggil? Tamakninah tu dah okey dah. Kata tamakninah dia dalam ada 4 ada 5 dalam semayang kan. Masa kita rokok ni, rokok subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Selesai dah. Rabbana lakal hamd. Tambah lagi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sujud pula Rabb subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maknanya hak tu dia kata selesailah kita semayang. Selesailah ngaji. Habis dah lah. Kita ikut SOP. Saya memang lama dah mengajar ni tuan-tuan. Alhamdulillah kita ikut SOP. Isyak kita berhenti. Saya tak nak. Yang penting kita boleh mengaji walaupun seminit 2 dah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Setakat tu dulu kita boleh bermanfaat. Orang mana yang tuan-tuan boleh ambil manfaat lah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.